Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar sekalian? Baiklah, hari ini cikgu ingin berkongsi nota ringkas drama Berkhidmat untuk Negara karya Afiq Zulkarnain Adam. Drama ini kita pelajari di tingkatan 4 iaitu melalui buku Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Mula-mula marilah kita lihat peristiwa penting. Babak dalam drama ini dimulakan apabila seorang postman ataupun abang postman telah menghantar sepucuk surat atas nama Aiman, tetapi Aiman tidak mahu menerima surat tawaran PLKN tersebut. Postman telah menerangkan kebaikan menyertai PLKN kepada Aiman. Sebaliknya, Aiman menganggap PLKN ini hanya layak untuk anak-anak orang miskin, bukan untuk anak orang kaya seperti dirinya. Kemudian Aiman masuk ke dalam biliknya kerana dia kecewa apabila menerima surat tawaran tersebut. Kemudian Nenek Sina telah mengetuk pintu bilik Aiman untuk mengajaknya makan. Aiman telah memarahi Nek Sina dengan kata-kata yang kesat sehingga Nek Sina berasa kecil hati dengan sikap Aiman yang dianggap seperti anaknya sendiri. Aiman tertidur lalu dia bermimpi tentang kesusahan yang bakal dihadapinya ketika berada di kem PLKN. Di sekolah, rakan-rakan Aiman begitu teruja apabila nama mereka terpilih untuk menyertai PLKN. Malah mereka telah memujuk Aiman supaya yakin dengan program PLKN tersebut. Manakala di dalam kelas, Cikgu Dahari telah menerangkan kebaikan apabila pelajar menyertai PLKN seperti menyemai semangat cinta negara dalam kalangan pelajar. Setelah pulang dari sekolah, Aiman mendapati ayahnya ada di rumah. Dia telah memujuk ayahnya supaya mengecualikannya daripada menyertai PLKN. Hasrat Aiman ini disokong pula oleh ibunya iaitu Datin Masna. Ibunya Datin Masna turut memujuk suaminya supaya menggunakan pengaruh dan jawatannya untuk menolong Aiman atas alasan keselamatan anaknya itu. Namun begitu, ayahnya Khair Ghazali telah menolak rayuan Aiman. Sebaliknya memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk menyertai PLKN. Beliau ingin Aiman belajar berdikari. Kemudian Aiman masuk ke dalam biliknya, lalu dia membuka komputernya. Dia telah membaca kisah kejayaan senior sekolahnya yang mendapat anugerah ketika menyertai PLKN. Jadi Aiman pun berazam untuk berjaya seperti mereka. Jadi akhirnya dalam drama ini Aiman terbuka hati untuk menyertai PLKN. Marilah kita lihat apakah persoalan yang terdapat dalam drama ini. Yang pertama, persoalan sikap positif golongan remaja untuk memberikan sumbangan kepada negara. Bukti amat jelas dengan watak-watak kawan Aiman seperti Ahtiau, Nora, Sundarani dan Syuhada. Mereka begitu teruja apabila nama mereka terpilih untuk menyertai PLKN sebagai satu sumbangan kepada program negara. Seterusnya, persoalan kesibukan yang merenggangkan hubungan kekeluargaan. Jadi ini jelas terbukti dengan keluarga Aiman yang mana ayahnya Khair Ghazali, ibunya Datin Masna serta kakaknya begitu sibuk dengan urusan masing-masing sehingga Aiman berasa kesunyian ketika berada di rumah. Seterusnya, persoalan sikap segelintir ibu bapa yang terlalu memanjakan anak. Jadi ini jelas terbukti dengan watak ibu Aiman iaitu Datin Masna yang begitu memanjakan Aiman sehingga sanggup memujuk suaminya mengecualikan Aiman daripada menyertai PLKN. Seterusnya, persoalan sikap sombong dengan kemewahan hidup. Ini jelas terbukti dengan watak Aiman apabila dia sombong dengan kehidupannya yang mewah. Apabila berkata kepada postman bahawa PLKN ini hanyalah untuk anak-anak orang miskin. Seterusnya, persoalan ketegasan dalam membuat keputusan. Ini jelas terbukti dengan watak Khair Ghazali yang tegas dengan keputusannya supaya Aiman menyertai PLKN. Seterusnya, persoalan peranan seorang guru mewujudkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Ini dibuktikan dengan watak Cikgu Dahari yang
telah menerangkan tentang kebaikan apabila para pelajar menyertai PLKN yang dapat memupuk semangat patriotik. Jadi inilah antara persoalan yang terdapat di dalam drama ini. Okey, kita pergi kepada watak dan watak-watak yang terdapat dalam drama ini. Antaranya watak utama Aiman, Khair Ghazali, Masnah, Nek Sina, Bosman, Cikgu Dahari, Atiau, Nora, Syuhada dan Sundarani. Okey, kita pergi kepada watak dan pewatakan. Pertamanya watak Aiman. Okey, kita dapati Aiman ni seorang pelajar berusia 17 tahun. Berasal daripada keluarga yang merada dan sudah biasa hidup dalam kemewahan. Aiman suka bermalas-malasan kerana segala kerja di rumah dilakukan oleh orang gaji. Okey, Aiman seorang yang sombong. Okey, buktinya dia begitu sombong sewaktu bercakap dengan postman bahawa dia anak orang kaya yang tidak perlu menyertai PLKN yang dianggapnya hanya layak untuk orang yang hidup susah. Seterusnya, Aiman seorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Buktinya dia telah memarahi pembantu rumahnya Nek Sina sehingga Nek Sina berasa berkecil hati. Jadi dari dalam dialog ini kita dapati Aiman telah bercakap kasar dan menghina Nek Sina sebagai orang gaji. Okay, seterusnya, Aiman seorang yang tidak suka berfikir untuk menyelesaikan masalah. Buktinya Aiman mengambil keputusan untuk tidur daripada memikirkan masalahnya dengan Nek Sina. Jadi Aiman jika ada masalah dia akan tidur. Okey, seterusnya kita pergi kepada watak dan pewatakan Khair Ghazali. Dia merupakan bapa Aiman yang sentiasa sibuk bekerja. Jarang ada masa di rumah kerana sentiasa bekerja di luar. Jadi Khair Ghazali ni seorang yang prihatin dengan masalah anak-anak. Buktinya beliau mengetahui bahawa Aiman mempunyai masalah dan sedia membantu anaknya itu. Okey, kemudian yang kedua, Khair Ghazali seorang yang tegas dalam membuat keputusan. Buktinya beliau tegas dengan keputusannya dan menolak permintaan Aiman agar diberi pengecualian menyertai PLKN. Okey, seterusnya watak Datin Masnah. Okey. Datin Masnah ni ibu kepada Aiman, juga seorang wanita yang sentiasa sibuk dengan aktiviti persatuan di luar rumah. Okey. Datin Masnah ni seorang ibu yang terlalu sayangkan anak. Okey, buktinya dia turut memujuk suaminya agar menggunakan pengaruh untuk mendapatkan pengecualian Aiman daripada PLKN. Okey, beliau juga seorang yang suka berfikiran negatif. Buktinya dia memikirkan perkara bahaya yang akan menimpa Aiman jika menyertai PLKN. Jadi ini antara dua pewatakan Datin Masnah. Seterusnya watak dan pewatakan Cikgu Dahari. Cikgu Dahari ni seorang guru yang arif tentang PLKN. Buktinya beliau sendiri terlibat dalam pelaksanaan modul PLKN. Selain itu, Cikgu Dahari juga seorang guru yang bertanggungjawab. Buktinya beliau telah menerangkan kepentingan PLKN kepada pelajarnya atas tanggungjawabnya terhadap negara. Okey, kita berkenalan dengan rakan-rakan sekalian Aiman iaitu Atiau, Nora, Syuhada dan Sundarani. Okey, mereka semua mempunyai semangat cinta akan negara. Buktinya mereka gembira kerana nama mereka terpilih untuk menyertai PLKN. Okey, watak seterusnya watak Nek Sina. Beliau seorang yang penyayang. Buktinya dia memanggil Aiman dengan perkataan nak sehingga menimbulkan kemarahan Aiman yang tidak suka dianggap anak oleh Nek Sina. Okey, Nek Sina juga seorang pembantu rumah yang bertanggungjawab dalam tugas. Buktinya menjaga makan minum Aiman dan keluarga Khair Ghazali dengan sempurna sekali. Dan watak terakhir ialah watak postman. Seorang yang dedikasi dalam menjalankan tugas. Buktinya dia memastikan setiap surat sampai kepada penerima seperti surat untuk Aiman. Okay. Postman juga seorang yang berfikiran positif. Buktinya dia meyakinkan Aiman bahawa PLKN memberikan banyak manfaat kepada golongan remaja. Jadi inilah antara nota ringkas tentang persoalan dan pewatakan yang terdapat dalam drama. Okay. Seterusnya kita pergi kepada latihan praktis SPM. Okay, kita lihat petikan dalam drama ini. Okay, jadi pelajar boleh baca. Ini adalah
petikan perbualan di antara Watak Nora, Cikgu Dahari, Sundarani, Atiau dan juga Aiman. Jadi mereka bertanya kepada Cikgu Dahari tentang PBSB. Okay, pelajar boleh baca. Saya lalu. Okey, inilah contoh soalan. Okey, yang pertama, nyatakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam modul PPSB. Okey, 2 markah. Soalan yang kedua, pada pendapat anda, bagaimanakah cara ibu bapa untuk memupuk perasaan cinta akan warisan budaya dalam kalangan anak-anak? 3 markah. Dan yang ketiga, uraikan satu persoalan dalam petikan di atas dan satu persoalan lain daripada drama tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. Ini 4 markah. Jadi untuk soalan drama ini, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 9 markah dan markah ini juga akan membantu para pelajar kelab. Okey, baiklah. Mari kita lihat contoh soalan dan contoh jawapan. Okey, yang pertama, nyatakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam modul PPSB. Jadi, soalan nombor 1 ini jawapannya terdapat di dalam petikan. Jadi pelajar perlu membaca petikan dengan teliti dan mengesan di manakah isi jawapan bagi soalan. Jadi dalam hal ini cikgu telah melihat jawapannya ada ketika dalam dialog Cikgu Dahari yang cikgu telah warnakan biru itu. Okey, contohnya cikgu baca, berbalik kepada soalan untuk aktiviti kan dia dah sebut. Okey, soalan tu kata aktiviti. Jadi dalam dialog Cikgu Dahari ni ada perkataan aktiviti. Berbalik kepada soalan untuk aktiviti modul PPSB itu, pelatih akan diperkenalkan dengan puisi tradisional dan moden seperti syair, pantun, sloka, gurindam dan nazam. Pelatih akan dibahagikan dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membuat persembahan pentas selama 10 minit. Jadi inilah jawapan yang perlu ada dalam jawapan pelajar. Jadi contoh jawapannya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam modul PPSB ialah, jadi pelajar pindahkanlah maklumat yang terdapat dalam petikan tu ke dalam jawapan pelajar. Ialah pelatih akan diperkenalkan dengan puisi tradisional dan moden seperti syair, pantun, sloka, gurindam dan nazam. Pelatih akan dibahagikan dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membuat persembahan pentas selama 10 minit. Jadi inilah antara aktiviti yang dijalankan dalam PPSB, iaitu pelatih dikenalkan dengan aktiviti puisi tradisional dan moden. Kemudian pelatih dikendaki membuat persembahan pentas selama 10 minit. Okay, soalan yang kedua, pada pendapat anda, bagaimanakah cara ibu bapa untuk memupuk perasaan cinta akan warisan budaya dalam kalangan anak-anak? Jadi inilah pendapat. Jadi pelajar boleh memberikan apa sahaja jawapan yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Jadi cikgu berikan contoh, pada pendapat saya, jadi perkataan anda ditukar kepada saya. Pada pendapat saya, cara ibu bapa untuk memupuk perasaan cinta akan warisan budaya dalam kalangan anak-anak ialah, jadi pelajar berikan 2 cara. Yang pertama, contohnya, ibu bapa membawa anak-anak menyaksikan persembahan kesenian dan kebudayaan negara. Ini adalah antara contoh cara lah. Dan yang kedua, selain itu, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak menyertai kelab kesenian dan kebudayaan di sekolah atau kelab di luar sekolah. Jadi ini adalah antara 2 cara bagaimana ibu bapa boleh memupuk perasaan cinta akan warisan budaya dalam kalangan anak-anak. Jadi para pelajar bolehlah memikirkan apakah jawapan yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Okey, bagi soalan ketiga, uraikan satu persoalan dalam petikan di atas dan satu persoalan lain daripada drama tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. Jadi di sini ada 2 fokus soalan dan 2 kehendak jawapan. Yang pertama, satu persoalan dalam petikan dan yang kedua, satu persoalan lain daripada petikan tersebut. Jadi kalau dalam petikan, kita lihatlah petikan yang diberikanlah. Jadi dalam hal ini cikgu ambil contoh dialog Cikgu Dahari.
Setiap bangsa dan negara di dunia ini mempunyai budaya tersendiri. Walau macam mana sekalipun suatu bangsa, mereka tetap memegang jati diri bangsa mereka. Jadi dalam hal ini, daripada dialog Cikgu dah hari ini, kita boleh tukarkannya kepada pernyataan persoalan. Contohnya, satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas ialah persoalan menghargai budaya bangsa. Contohnya, Cikgu Dahari menerangkan kepentingan menghargai budaya bangsa sebagai lambang jati diri bangsa. Jadi, Cikgu telah menukarkan apa yang Cikgu Dahari kata itu, menjadikannya dia satu persoalan. Okey, bagi fokus yang kedua, satu persoalan lain daripada keseluruhan darma tersebut ialah, jadi pelajar boleh berikan apa-apa persoalan yang bersesuaian yang tidak terdapat dalam petikan yang kita telah pelajari tadi sebentar tadi. Jadi cikgu ambil satu persoalan, iaitu persoalan kesombongan dengan kemewahan hidup. Okey, contohnya, Aiman begitu sombong sewaktu bercakap dengan postman bahawa dia anak orang kaya yang tidak perlu menyertai PLKN, yang dianggapnya hanya layak untuk orang yang hidup susah. Jadi ini antara satu persoalan lain yang tidak terdapat dalam drama tersebut. Jadi cikgu berharap para pelajar boleh fahamlah bagaimana cara untuk menjawab soalan bahagian drama. Okey, jadi sebelum cikgu mengakhiri perbincangan dan penerangan ini, cikgu tinggalkan pelajar dengan 4 soalan, iaitu pada pendapat anda, mengapakah golongan anak-anak muda sekarang tidak berminat menyertai ataupun mempelajari seni kebudayaan? Kenapa anak-anak muda sekarang tidak berminat menyertai ataupun berminat mempelajari seni kebudayaan? Okay, yang kedua, pada pendapat anda, apakah tindakan yang akan anda lakukan untuk menyedarkan anak muda seperti Aiman tentang kepentingan menyertai PLKN? Jadi apakah tindakan anda untuk sedarkan rakan-rakan seperti Aiman tentang kepentingan PLKN? Yang ketiga, pada pendapat anda, selain menyertai PLKN, bagaimanakah caranya remaja boleh menunjukkan sikap cinta akan negara? Jadi selain PLKN, apakah cara-cara untuk remaja menunjukkan sikap cinta akan negara? Dan yang keempat, pada pendapat anda, apakah langkah yang sesuai untuk menyemai perasaan cinta akan negara dalam kalangan generasi muda? Jadi apakah langkah-langkah yang sesuai untuk menyemai perasaan cinta akan negara dalam kalangan generasi muda? Jadi inilah 4 soalan. Para pelajar boleh berbincang bersama rakan-rakan ataupun berbincang dengan guru mata pelajaran ketika di dalam kelas nanti. Jadi cikgu mak berharap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi manfaat kepada para pelajar. Cikgu doakan para pelajar akan terus berjaya dalam pelajaran dan juga berjaya dalam kehidupan pada masa hadapan.